Okey, hai, selamat sejahtera semua. Okey, apa khabar semua? Okey, berjumpa lagi kita pada minggu ini, iaitu minggu ke-22 bersamaan 5 Julai. Okey, jadi minggu ni cikgu tak nak masuk bab baru tau. Jadi minggu ni cikgu nak kita imbas balik bab yang kita belajar sewaktu bersemuka dalam kelas. Bidang 6, jati diri moral. Bab 7, berperi kemanusiaan, pemakin kesejahteraan global. Okey, yang ni tajuk ni kita belajar sewaktu di dalam kelas. Okey, jadi dalam tajuk ni kita akan belajar tentang ciri kemanusiaan demi kesejahteraan global, menjelaskan perlakuan berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global, dan kesan pengabaian sikap berperi kemanusiaan demi kesejahteraan global, dan seterusnya mengekspresikan perasaan apabila mengamalkan kemanusiaan demi kesejahteraan global. Okey, sebab kita dah belajar tajuk ni dalam kelas, jadi hari ni kita cuma nak menjawab soalan. Okey, soalan dia daripada kita akan bincang dan jawab soalan-soalan berikut. Soalan ni adalah daripada modul yang kita berikan dalam kelas sebelum cuti dahulu. Sebelum cuti dahulu cikgu dah bagi soalan-soalan. Okey, soalan ni dalam bab 7. Okey, yang ni soalan ni dah ada dah pada awak semua, jadi tak perlu salin ataupun print. Okey, bab 7, berperi kemanusiaan, pemakin kesejahteraan global. Okey. Okey, kita tengok soalan dia yang pertama, bahagian A, iaitu berkaitan dengan gambaran tentang keadaan banjir di Temerloh Pahang. Tapi kat situ dia ada data lah, mangsa-mangsa banjir di setiap daerah di bahagian negeri Pahang. Okey, tengok soalan yang pertama. Apakah perasaan anda apabila membaca berita di atas? Jelaskan. Yang ni susah tanya perasaan, 3 markah. Okey, soalan B. Nyatakan tindakan peri kemanusiaan yang patut anda lakukan apabila mengetahui tentang berita bencana tersebut. Yang ni 2 markah. Maksudnya 1 jawapan, 1 markah. Untuk soalan A tu 3 markah. Okey, kita tengok kepada contoh jawapan. Kat sini ada jawapan saya dah telah berikan sebagai panduan awak. Okey, perasaan. Awak kena beritahu dahulu perasaan. Contohnya perasaan sedih lah. Kalau kita tengok bencana, kita tengok musibah, kita akan berasa sedih ataupun hiba. Okey, itu dapat 1 markah, perasaan. Bagi alasan, ini kerana saya dapat merasai kesukaran dan keperitan yang dialami oleh mangsa bencana. Okey, 1 markah dekat situ. Okey, misalnya memikirkan tentang banyak kemusnahan dan kerugian dialami oleh mereka. Itu contoh. Okey, dan 1 jawapan, 1 markah untuk bahagian B. Contoh jawapan yang boleh diterima. Menyertai misi bantuan kemanusiaan secara sukarela yang dianjurkan oleh pelbagai pihak untuk membantu mangsa banjir. Okey, jawapan yang kedua, memberikan bantuan tenaga dan keuangan kepada mereka. Dan jawapan yang ketiga, ini pilihan lah. Okey, mengadakan kutipan derma dan menghebahkan di media sosial agar lebih ramai lagi yang dapat menghulurkan bantuan. Maksudnya itu antara jawapan yang boleh diterima lah. Okey, kita tengok pula soalan untuk C. Okey, soalan C. Okey, kita tengok soalan C. Nyatakan kebaikan sekiranya kita dapat membantu mangsa banjir tersebut. Okey, kebaikan dia. Apa kebaikan yang kita dapat? Okey, D. Terangkan nilai yang patut diamalkan oleh setiap individu apabila berhadapan dengan situasi mangsa banjir. Okey, yang ni dia tanya nilai lah. Awak kena bagi nilai, bagi huraian nilai dan bagi contoh yang berkaitan dengan nilai. Okey, itu untuk soalan yang pertama tadi. Soalan yang kedua berkaitan dengan berita. Berita di bawah berkaitan dengan tindakan pantas anggota bomba membantu bangsa bencana tanah runtuh. Okey, kita tengok kat situ soalan dia. Kita terus kepada soalan. Bantuan segera harulah diberikan kepada mangsa bencana tanah runtuh tersebut. Nyatakan sebab. Dia tanya sebab bantuan segera perlu diberikan kepada mereka. Okey, kenapa kita kena segera berikan bantuan kepada mangsa? Okey, itu soalan yang pertama. 3 markah. Dia nak 3 jawapan. Maksudnya 1 jawapan, 1 markah.
Okey, soalan B, apakah perasaan anda apabila mengetahui kejadian ini? Perasaan juga sama macam soalan B tadi, perasaan. Yang ni pun dia tanya perasaan dan terangkan 2 markah. Maksudnya yang ni awak kena bagi perasaan dan terangkan alasan awak kenapa awak berperasaan begitu. Okey, itu adalah soalan yang kedua. Okey, kita tengok kepada jawapan dia tadi yang C tadi, yang dia kata nyatakan kebaikan sekiranya kita dapat membantu mangsa tersebut. Jawapan dia, kebaikan dia untuk menyemai sikap saling menyayangi antara satu dengan yang lain walaupun tidak mempunyai pertalian darah. Kena ada perasaan kasih sayang lah. Okey, jawapan yang kedua, mangsa-mangsa banjir perlu mendapatkan pembelaan dan bantuan yang sewajarnya untuk membina kehidupan semula. Kena ada pembelaan lah, kena ada bantuan. Okey, dan yang D tadi adalah nilai. Dia tanya nilai. Okey, nilai kepercayaan kepada Tuhan boleh diterima, nilai baik hati pun boleh diterima. Salah satu saja dia buat slash tu maksudnya salah satu nilai sahaja. Okey, alasan dia, kita kena yakin wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhannya. Okey, ini kerana kita perlu akur dengan bencana yang menimpa, kerana itu adalah takdir Tuhan yang perlu diterima. Okey, sebab nilai kepercayaan kepada Tuhan, setiap apa musibah, setiap dugaan yang berlaku itu ada hikmahnya lah. Maksudnya ada kebaikan di sebaliknya. Maksudnya sebab kita ada nilai kepercayaan kepada Tuhan. Okey. Dan yang seterusnya, yang soalan 2 tadi berkaitan dengan kejadian tanah runtuh. Berkaitan dengan kejadian tanah runtuh. Okey, kita tengok kat situ jawapan dia, mangsa tanah runtuh, sebab dia tanya sebab kenapa bantuan segera perlu diberikan. Dia tanya kenapa bantuan segera perlu diberikan kepada mereka. Pertama sekali adalah sebab mangsa tanah runtuh tersebut berada dalam keadaan takut dan terdesak. Sebab dia takutlah. Okey, kita kena segera bantu dia. Jawapan yang kedua, mangsa memerlukan bantuan dan sokongan perubatan dengan segera. Sebab kerana apa? Kerana ada yang cedera, ada yang mengalami cederaan ringan maupun kecederaan parah. Perlu diberikan bantuan yang segera. Okey, yang ketiga, untuk mengelakkan keadaan mangsa menjadi lebih teruk dan boleh mengakibatkan kematian. Bila bagi bantuan segera, kita boleh mengatasi jumlah kematian yang semakin meningkat lah. Okey, itu soalan yang pertama, sebab tadi. Okey, soalan yang kedua, B, apakah perasaan anda apabila mengetahui kejadian ini? Perasaan juga. Bila kita tahu bencana macam biasalah, kita berasa sedih, hiba ataupun terkejut lah. Okey, ini kerana terdapat mangsa yang terlibat dengan tragedi tanah runtuh sehingga ada yang mengancam nyawa ataupun sehingga ada yang meninggal dunia. Terkejutlah kejadian tersebut sebab berlaku dengan tiba-tiba. Okey, ni soalan yang struktur. Yang seterusnya, soalan 2C. 2C. Pada pendapat anda, bolehkah mangsa tanah runtuh ini diatasi? Pada pendapat anda, bolehkah masalah tanah runtuh ini diatasi? Ni kebat lah. Kebat maksudnya alasan awak sendiri. Boleh ke tak boleh? Okey, diramalkan apa yang akan berlaku sekiranya mangsa tanah runtuh tidak diberikan bantuan yang sewajarnya. Okey, itu soalan dia. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, jawapan dia bolehlah. Kejadian tanah runtuh ni boleh diatasi. Itu dengan cara suatu pembangunan hendak dilakukan secara terancang. Misalnya menghadkan penambangan pokok hutan bagi apa jua tujuan. Okey, selain itu langkah lain dengan mengetatkan lagi penilaian kesan alam sekitar bagi tujuan pembangunan sesuatu tempat. Okey, dengan langkah kita lah, sebab pembangunan yang boleh menyebabkan kejadian tanah runtuh. Okey, pertama sekali wajar. Jawapan dia wajarlah sebab mangsa menjadi trauma dan takut mengakibatkan kecederaan yang lebih serius, boleh mengakibatkan kematian. Kalau kita tak bantu dia dengan segeralah. Okey,
Itu soalan yang okey, kita tengok pula soalan B. Bahagian B tu dia ada soalan esei satu. Soalan esei semua berkaitan dengan sama juga berkaitan dengan banjir. Kejadian banjir di Pahang. Okey, dia ada bagi satu petikan berita lah berkaitan bantuan yang diberikan kepada mangsa banjir. Okey, soalan dia. Berdasarkan maklumat di atas, huraikan contoh sikap berperikemanusiaan yang boleh dihayati dan diamalkan oleh pasukan sukarelawan demi kesejahteraan global. Huraikan contoh sikap manusia. Yang ini umumlah. Berikan jawapan anda berdasarkan nilai-nilai universal yang dipelajari. Maksudnya kat sini dia nak contoh sikap manusia yang boleh dihayati. Maksudnya ciri-ciri, contoh-contoh. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, nilai yang boleh diterima pertama sekali ialah kepercayaan kepada Tuhan, kasih sayang, kerjasama, bertanggungjawab, baik hati dan kesederhanaan. Okey, tengok isi huraian dia. Tengok huraian dia. Saya nak buat ayat sendiri nanti tau. Okey, membantu golongan yang kurang bernasib baik, memberikan bantuan barangan keperluan asas dan perubatan yang sewajarnya. 2 markah. Okey, bersama-sama memelihara dan memulihara alam sekitar. 1 markah. Supaya alam kekal terpelihara bagi mengelakkan kejadian bencana alam lebih kerap berlaku seperti tanah runtuh dan banjir lumpur. 1 markah. Selain itu, menyantuni golongan orang kelainan upaya. Okey, use dengan ikhlas. 1 markah. Mempunyai empati kepada mangsa bencana. 1 markah. Memberikan bantuan kepada gelandangan. 1 markah. Membantu masa bencana tanpa pilih kasih. 1 markah. Selain membantu masyarakat yang menjadi mangsa, kita juga perlu menjaga dan memberikan perlindungan kepada haiwan. Kerana haiwan juga adalah salah satu daripada rantaian alam semula jadi. Okey, menyertai misi keamanan dan kemanusiaan secara sukarela. Misalnya memberi sokongan psikologi dan moral kepada mangsa. Ini adalah contoh jawapan yang saya berikan. Awak jika ada jawapan lain tak ada masalah. Awak boleh berikan jawapan awak sendiri sebagai boleh gunakan jawapan saya ni sebagai panduan awak. Okey, itu sajalah tugasan untuk minggu ini. Jawab soalan dalam kertas helaian modul yang saya berikan sebelum cuti. Okey, itu saja daripada cikgu. Jika masih tak faham atau kurang jelas, boleh terus bertanya cikgu dalam Telegram ataupun WhatsApp. Okey, jumpa lagi minggu depan. Selamat belajar semua. Terima kasih.